Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini hari Selasa 16/1/2024 kita masih lagi berada dalam keadaan bernyawa. Masih lagi kita boleh berjalan. Masih lagi kita bertelinga boleh mendengar. Masih lagi mata boleh melihat. Maknanya Allah bagi kita peluang lagi untuk menambah bekalan yang nak kita bawa balik ke kampung kita, iaitu akhirat. Mudah-mudahan kita akan gunakan segala nikmat yang Allah bagi pada kita itu. Mata kita gunakan untuk melihat benda yang Allah redha sahaja. Telinga kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang Tuhan suka saja. Lidah berkata-kata sesuatu yang Allah suruh saja. Tangan juga mencapai sesuatu yang diredai oleh Allah, yang halal. Kaki berjalan ke tempat-tempat yang diredha oleh Allah Taala. Dan segala anggota kita tu kita gunakan di jalan yang diredai oleh Allah Taala. Itu tanda dia syukur dengan nikmat Allah Taala. Bila bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambah lagi nikmat itu. Yang ditambah bukan bilangannya, yang ditambah keberkatannya. Dengan segala nikmat yang Allah bagi pada kita itu boleh jadi sumber pahala. Dari mata dapat pahala, dari telinga dapat pahala, dari lidah dapat pahala, dari tangan dapat pahala, dari kaki dapat pahala, yang masuk dalam perut kita pun dapat pahala, begitu juga kemaluan dapat pahala. Semua 7 anggota yang Allah bagi pada kita tu semua jadi sumber pahala. Bila pahala aja, nanti di akhirat ada mizan. Apa kata mizan? Timbangan yang besar. Ada dacing yang besar. Bila ditimbang, kita dalam dunia ni mengumpulkan pahala je. Pahala. Dosa tak buat.
Jadi berat pahala daripada dosa. Bila berat pahala macam perempuan, bila berat pahala dosa tak ada atau kurang, ringan, apa dapat? Dapat keredaan Allah. Allah redha. Kita pernah dengar ayat yang saya nak baca ni. Fa amma man saqulat mawazinuh, sambung. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga, Allah redha. Siapa tak nak syurga angkat tangan? Allah redha. Nak makan syurga, Allah redha. Nak pakaian syurga, Allah redha. Nak kenderaan syurga, Allah redha. Nak hiburan syurga, Allah redha. Nak mahligai syurga, Allah redha. Apa kita nak redha? Allah redha. Itu kalau berat pahalanya. Dan dalam dunia ni kita kumpulkan pahala sebanyak-banyak yang mampu. Sebab tu kita dalam dunia ni cari bekalan, kata Allah ya. Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sebaik-baik bekalan ialah sifat taqwa. Taqwa tu buat pahala yang banyak. Buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Semua pahala belaka tu. Yang dilarang pun dapat pahala. Bila kita tak buat, dapat pahala tu. Benda tu haram, kita tak buat yang haram, dapat pahala tak? Perempuan dapat pahala tak kalau kita tak buat yang haram tu? Dapat pahala. Kenapa kata haram? Apa kata haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan, dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Jadi kita tak buat yang haram tu, dapat pahala. Jadi pahala aja dapat. Dosa tak ada. Mudah-mudahan hidup kita macam tu. Hanya dapat pahala semata-mata, tapi tak ada dosa. Dapatlah kesenangan di akhirat nanti. Dapat syurga. Syurga tu mana ada yang susah. Mana ada yang duka cita. Mana ada yang menderita. Cuma seronok aja. Bahagia je. Seronok, sedar hati je. Tenang aja di syurga ya. Gitulah dalam syurga. Siapa tak nak angkat tangan? Saya nak angkat gambar. Ini TikTok pun tahu. Nak angkat gambar mana orang yang tak nak kebahagiaan di syurga. Jadi buat segala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan saya dapatlah kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Sedangkan kita semua akan pergi ke akhirat. Ya ke tak? Semua ni akan pergi ke akhirat. Betul tak? Dah menengok saya. Dia lah dulu katanya. Pasal dia tua ya. Betul pun. Tapi yang muda tak pergi ke? Yang muda-muda ni tak pergi ke? Pergi juga. Kerana semua yang bernyawa pasti akan merasa mati, kata Allah ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Tak ada yang hidup selama-lamanya. Dia mesti akan merasa mati. Kerana dia ada nyawa. Yang tak mati, yang tak ada nyawa aja. Siapa yang tak ada nyawa? Perempuan? Siapa yang tak ada nyawa? Hanya Allah saja yang tak ada nyawa. Kerana Allah tidak memerlukan nyawa. Nyawa itu ciptaan Allah. Allah cipta nyawa bagi pada manusia. Hiduplah manusia sekarang ni. Allah cipta nyawa bagi pada binatang. Hiduplah binatang. Allah cipta nyawa bagi pada pokok, hiduplah pokok. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, hiduplah malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada burung, hiduplah burung. Allah cipta nyawa bagi pada ikan, hiduplah ikan. Nampak? Yang ada nyawa semua hidup. Bila hidup, nanti akan mati. Kerana yang bernyawa itu akan merasa mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Manusia akan mati, binatang akan mati, malaikat akan mati, burung akan mati, pokok akan mati, ikan akan mati, serangga akan mati, kuman pun akan mati kerana dia hidup. Dia ada nyawa. Allah bagi dia nyawa. Yang tak mati siapa? Perempuan. Yang tak mati siapa? Allah aja tak mati. Mengapa Allah tak mati? Kerana Allah tak ada nyawa.
Allah tidak memerlukan nyawa. Nyawa tu Allah cipta, Allah buat bagi pada makhluk-makhluk. Itu yang mereka hidup tu. Allah tak mati, kenapa? Dia hidup bukan dengan nyawa. Dia hidup dengan sifatnya Al-Hayyu. Sebab tu dia tak mati. Yang ada nyawa semua mati. Malaikat maut tu ada nyawa tak? Tuan-tuan, perempuan? Ada nyawa, dia juga akan mati. Malaikat maut tu kerja menyambut nyawa orang. Dia mati juga sudah. Bukan orang ni cabutnya, nyawa ikan dicabutnya, nyawa binatang dicabutnya, nyawa pokok dicabutnya, nyawa malaikat dicabutnya. Itu malaikat maut. Tinggal dia aja. Begitulah. Yang lain tu semua apa? Selain daripada Allah semua mati. Pasal semua tu ada Allah bekalkan dengan nyawa. Kita ni mati juga sudahnya, ya. Baik, untuk pagi ni kita sambung lagi pembacaan kita. Buka muka surat 207. Betul? 207. Kita sedang menceritakan syurga. Tak kata nak syurga. Dah diam lagi. Ada korang pun. Tak kata nak syurga. Ada berapa syurga Allah sediakan? Dah jenuh. Penat ngajarnya. Lama tu dah tak tahu berapa syurga dia. Ada syurga Allah tu, ada berapa syurga Allah sediakan? Sekali lagi, berapa? 8. Jangan dengan nota, saya pun tahu. Ini dah mencari nota. Mana nota aku ni? Ada berapa syurga? 8. Sebut nama-nama syurga tu. Yang pertama, Firdaus, pandai. Yang kedua, Adnin. Tengok nota saya tahu, jangan tengok. Pejam mata tu. Yang kedua, Adnin. Yang ketiga, Jannatul Ma'wa. Yang keempat, Darussalam. Apa ni perempuan? Yang kelima, Jannatun Na'im. Seorang je jawab ni lain. Tak tahu ya. Yang keenam, Jannatul Khuld. Orang itu juga. Yang lain diam lagi. Yang ketujuh, Jannatul Jalal. Yang ke-8, Jannatul Qarar. Itu 8 syurga. Disediakan oleh Allah. Nak kata nak syurga. Syarat nak masuk syurga ada berapa? Ada berapa syarat? 2. Bukan banyak benar. 2 syarat aja. Yang pertama, beriman. Yang kedua, udah. Syarat 2 pun tak ingat. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Sekali lagi. Sebut syarat nak masuk syurga apa? Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Bila ada dua-dua ni garanti dapat syurga. Mana tahu Allah khabar. Allah janji. Apa kata Allah? Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ya. Jadi sekali lagi, ada berapa syarat nak masuk syurga? 2. Yang pertama, dah lupa, penat ngajarnya. Yang pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Ya, bila beriman dan beramal soleh, dapatlah syurga. Ya. Kerana itu janji Allah. Allah ada ke pernah mungkir janji. Bila Allah janji mesti berlaku. Apa saja yang Allah janji mesti berlaku. Ya. Allah tak pernah mungkir janji. Jadi nak masuk syurga tu hanya 2 syarat aja. Bukan banyak, 2 aja. Senang ke susah? Senang ke susah nak masuk syurga? 2 syaratnya. Senang ke susah? Senang. Senang ke susah? Sekali lagi. Semua jawab. Senang ke susah? Senang. Sekali lagi. Senang ke susah? Senang. Apanya senang? Nyebutnya. Nyebutnya senang. Beriman dan beramal soleh. Tapi senang ke nak beriman?
Senang kan nak beramal soleh. Beramal soleh artinya apa? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu amal soleh. Semayang cara Islam, pakaian cara Islam, nikah kahwin cara Islam, didik anak cara Islam, kenuri kenara cara Islam, bergaul pergaulan cara Islam, nuntut ilmu cara Islam, apa saja mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Beriman percaya betul-betul. Rukun iman yang 6 tu. Yakin. Mesti 100% percaya. Rukun iman yang 6 tu. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Berapa peratus? 100%. Mesti percaya ya. Bila percaya, dapatlah syurga ya. Dapat syurga yang kita idam-idamkan tu. Semua orang nak syurga. Baik. Buka kitab. Kesenangan di syurga. Tajuknya kesenangan di syurga. Syurga mana ada susah. Dan syurga mana ada letih. Di syurga mana ada jemu. Di syurga mana ada tak seronok. Di syurga mana ada menderita. Di syurga mana ada samsara. Seronok aja, senang aja syurga ni. Nak kata nak syurga ni. Sekali lagi, nak kata nak syurga. Jadi kita nakkan kesenangan di syurga. Memang senang pada syurga. Tak ada jemu, tak ada letih, tak ada tak ada merongot-rongot. Tak ada marah, tak ada duka cita. Tak ada sedih dan sebagainya. Itu syurga ya. Kesenangan di syurga. Sebagai sudah diterangkan bahawa menurut ajaran agama Islam, kehidupan di alam akhirat itu bukanlah hanya kehidupan rohaniah. Bukan roh aja. Jasad pun ada. Badan kita ada tak di akhirat besok? Perempuan? Badan kita ada tak di akhirat? Kepala ada tak? Perut ada tak? Kaki ada tak? Tangan ada tak di akhirat besok? Ada ke tak ada? Sekali lagi, ada ke tak ada? Ada. Badan kita semua ada di akhirat. Jasad pun ada. Bukan roh aja. Roh dan jasad. Dia kembali ke akhirat. Roh memanglah dia tak mati pun. Roh kita ni mati, yang mati apa? Badan aja. Roh tu pergi tempat lain. Dia pergi ke mana? Roh kita pergi ke mana? Ya Allah. Jenuh ngajar ni. Naik bertempik ngajar, tak jawab. Roh kita ke mana? Dah seorang tak jawab. Dia pergi ke alam barzah, alam kubur. Roh tu pergi ke alam kubur. Dia bukan ada di dunia lagi. Dia pindah. Yang tinggal di dunia ni apa? Yang tinggal di dunia ni apa? Orang mati tu apa yang tinggal? Jasad yang tinggal, badan yang tinggal. Roh pindah. Tahu nak tengok orang mati kan? Ada nak tengok orang mati? Badannya ada tak? Ada. Ada tu badan tu. Telah terbaring aja. Roh tak ada. Kenapa? Kerana roh tu pindah aja. Daripada dunia ni dipindah ke satu alam namanya alam kubur ataupun alam barzah. Badan ada situ. Makin lama makin reput, makin lama makin reput, makin lama makin reput, makin lama makin reput, makin lama makin busuk. Akhirnya hancur. Badan tu hancur. Tengkorak begitu keras dia hancur. Tulang-tulang keras hancur. Macam mana di akhirat tu ada badan? Perempuan, macam mana di akhirat besok ada badan kita? Dah diam lagi. Tapi dah hancur. Macam mana ada balik? Allah jadikan badan baru. Kerana ada satu anggota dalam badan kita ni tak hancur. Dia tetap kekal. Tak ada hancur-hancur. Namanya ajbuz zambi. Sebut ajbuz zambi. Sekali lagi, ajbuz zambi. Dia ni tak hancur. Dia tetap kekal. Benda tu halus benar. Besar biji sawi. Biji sawi ada besar penembuk ni. Ada besar kepala saya. Besar mana? Biji sawi besar mana? Besar habuk.
Dia ada di tulang tongkin kita ni. Tulang tongkin ni tulang punggung kita ni. Ujung tulang punggung kita ni. Kalau nak tahu, ambil pisau korek. Itu ada namanya apa? Ajbuz zambi. Dia tak hancur. Dia tetap akan ada. Esok di akhirat Allah akan bagi body baru daripada ajbuz zambi tu lah. Allah bagi body lain. Yang ini yang cantik-cantik semua ni esok habis hancur belakang. Allah bagi body baru. Ya. Tengok bergantung pada apa keadaan di dalam dunia ni. Kalau dia dalam dunia dia beriman dengan Allah soleh dan dia layak masuk syurga, Allah jadikan dia ni semua ni secantik Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Apa dia lah. No Laila apa no Laila lah. Lagi munah apa munah lah. Timah apa timah lah. Medah apa medah lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Itu kalau dia menjadi ahli syurga. Body baru. Siti Zulaikha tu cantik ke tak perempuan? Mana cantik? Siti Zulaikha ke Siti Nurhaliza? Siti Zulaikha lagi cantik. Manusia yang paling cantik, perempuan yang paling cantik dulu, kini dan selama-lamanya ialah Siti Zulaikha. Yang menggoda Nabi Yusuf tu, dia tu lah. Cantik orangnya. Tapi kalau dia jadi ahli neraka, bagi mereka-mereka yang jadi ahli neraka, Allah bagi dia body juga. Tapi macam mana bodinya? Macam mana bodinya? Seperti apa? Seperti binatang yang perangai diamalnya, dia perangai binatang tu diamalkannya di dunia ni. Ada orang bangkit seperti serigala, siapa nak? Ada orang bangkit seperti rimau, siapa nak? Ada orang bangkit seperti ular, siapa nak? Angkat tangan, ada orang tak? Ada orang bangkit seperti tikus, siapa nak? Ada orang bangkit seperti semut, siapa nak? Ada orang bangkit seperti kaldai, nak ke tak nak? Ada orang bangkit seperti beruk, nak ke tak nak? Perangai macam beruk dalam dunia ni. Malahan ada orang bangkit seperti babi, siapa nak? Siapa tak nak jadi babi? Babi cantik ke tak? Di dunia ni babi ni cantik ke buruk? Esok babi hitam pula tu, dah lah babi. Buruk hitam pula tu. Iaitu mereka yang tak mau semayang ketika dalam dunia ni. Ya. Lantak orang azan, dia banahin, buat takti je. Dia orang Islam tapi tak nak semayang. Esok dia bangkitkan seperti babi. Ya. Dari situlah dia menjadi ahli neraka besok, ya. Itu dibangkitkan semula. Daripada apa? Daripada benih tadi. Apa nama benih tadi? Penat ngajarnya. Apa namanya? Ajbuz zambi. Sebut betul-betul, faham ni? Ajbuz zambi. Itu ya. Jadi Allah sediakan satu tempat bahagia namanya syurga, lagi satu tempat sangsara namanya neraka. Pilih nak mana? Nak syurga ke nak neraka? Tengok, baca balik. Kehidupan di alam akhirat itu bukanlah hanya kehidupan rohaniah, bukan hidup rohani saja. Sebagaimana diajarkan oleh agama lain. Agama lain dikira rohani aja. Selain berislam, agama Buddha ke agama Hindu ke, dia hidup sebagai rohani aja, badan tak ada. Tapi Islam ada rohani dan jasmani. Sebagaimana diajarkan oleh agama-agama lain, tetapi adalah apa? Kehidupan rohaniah dan jasmaniah. Rohani pun ada, jasmani pun ada, itu akhirat, ya. Badan pun ada, roh pun ada. Semua masuk. Macam dalam dunia lah. Dunia ni ada badan dah. Perempuan ada badan dah. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Itu ada badan. Di akhirat pun macam itu juga, ada badan. Roh ada tak? Perempuan ni ada roh ke tak? Dengar dah saya cakap. Ada roh lah tu. Boleh tak balas cakap saya?
ada roh lah tu. Boleh nak gelak, ada roh lah tu. Boleh nak teroyak, boleh nak ngabak, ada roh lah tu. Tahu ngabak? Tanda ada roh tu. Dia beriman ada roh. Ada rasa rindu itu roh lah. Yang merasa rindu tu bukan badan, roh tu ya. Yang merasa benci, yang merasa benci dengan Haji Ibrahim, itu roh lah tu. Ketik dengan Haji Ibrahim tu. Roh lah tu, bukan badan. Jadi ni dua-dua kita ada ni, roh dan jasad ni di dunia. Di akhirat pun macam juga, roh dan jasad ada ya. Demikian juga kesengsaraan di dalam neraka. Kesengsaraan itu apa? Penderitaan dalam neraka besok ya. Itu adalah kesengsaraan rohaniah dan jasmaniah pula. Di neraka tu badan pun kena, roh pun kena. Bila masuk neraka, dibakar tu semua kena bakar. Yang dibakar dalam neraka tu tak ada pula jadi debu dah. Badannya sedap je, biasa aja. Tahan badan tu kena api tu. Tapi menderita dah. Kena bakar, menderita. Seronok. Menderita lah. Tapi tak ada hancur. Tak ada jadi debu. Gitu je. Kalau jadi debu pun elok balik. Bakar lagi, elok balik. Bakar lagi, elok balik. Bakar lagi, elok balik. Itu di neraka. Sama nak angkat tangan? Saya nak angkat gambar. Mana orang tak ni? Ini kamera dia tau. Ini TikTok dia ni. Esok masuk dalam TikTok. Itu ya. Baik. Bedanya dengan kesenangan dan kesenangan dan kesengsaraan dunia ini. Di dunia ini ada senang, ada sengsara juga. Orang kaya senang. Nak beli itu ada semua, dan ada duit, ada kemana-kemari senang je tu, senang. Kenderaan ada, makanan ada, pakaian ada, semua ada dalam dunia ni. Itu senang lah. Tapi ada tak orang dalam dunia ni sengsara? Puan-puan, ada tak orang dalam dunia ni yang sengsara? Ada. Orang di Palestin tu menderita ke atau bahagia? Menderita, sengsara, kena bom. Kanak-kanak baru lahir mati. Perempuan tengah mengandung tak dan keluar anak dan perut sudah mati, dibom oleh orang Yahudi tu ya. Itu ada kesenangan dan kebahagiaan di dunia ni. Tapi di sana besok itu juga. Kesenangan dan kesengsaraan di dunia itu adalah kesenangan dan kesengsaraan yang tak sempurna. Dalam dunia ni macam mana sengsara pun tak sempurna. Menderita. Macam mana menderita pun akhirnya apa? Pingsan. Bila pingsan tak ada sakit lagi dah. Ya ke dah? Faham ke kat saya ni? Sakit pingsan. Bila pingsan sakit lagi ke? Ada orang pingsan tu ngadu? Ada? Oh sakit ni jangan. Ada tak betul? Bila pingsan dia tak sedar. Bila tak sedar, lantak lah buat apa pun tak sedar. Macam orang di hospital tu. Udah sakit. Datang doktor apa? Cucuk. Bila cucuk, jadi apa? Jadi tidur. Ditidurkan. Bila tidur ada mengadu-ngadu. Ada jerit. Aduh, ada tengah tidur, ada. Tak pernah pergi hospital ke mana? Dia tidur kan. Ada mengadu tak? Tak ada mengadu pun. Jerit medak, apa medak? Kita ingat dia tidur je. Lepas tu, lama-lama tidurkan lagi. Cucuk lagi kali kedua. Dia sedar-sedar sakit balik, cucuk kali kedua. Tidurkan lagi. Sudahnya tidur terus. Tahu tidur terus? Mati. Bila mati tak ada sakit dah. Orang mati tu ada rasa sakit dah. Ada dah. Yang di kalangan ni tukang mandi mayat. Ada tak tukang mandi mayat? Adakah mayat tu mengaduh? Jangan datang sini, sakit aku ada. Jangan geli datang ketiak aku ni, sakit aku ni ada. Geli aku ada. Mereka menyerahkan bulat-bulat kepada tukang mandi dia. Macam itulah. Itu dah mayat, dah tak ada sakit lagi. Itu sementara mereka dalam dunia ni. Tapi di akhirat besok, kalau neraka, selama-lamanya menderita. Ya? Faham ke cakap saya ni? Selama-lamanya menderita, selama-lamanya kesakitan, selama-lamanya menjerit-jerit dan sebagainya.
Ya. Itu beza antara dunia dan akhirat ya. Demikian juga kesenangan dalam kesengsaraan dalam neraka itu adalah kesengsaraan rohaniah dan jasmaniah. Bedanya dengan kesenangan dan kesengsaraan dunia ini adalah bahawa kesenangan dan kesengsaraan di akhirat itu adalah kesenangan dan kesengsaraan yang disempurnakan. Disempurnakan. Artinya sempurna. Kalau senang sempurna. Sentiasa aja senang. Seronok aja setiap masa. Bahagia aja setiap masa. Suka aja setiap masa. Itu kalau kesenangan di syurga. Di syurga mana ada letih, mana ada sedih, mana ada jemu, mana ada muak. Di syurga elok aja. Apa dibuat syurga elok belaka. Seronok belaka. Tak ada rasa letih, tak ada rasa jemu, tak ada rasa meluat, tak ada rasa marah. Itu syurga. Nak kita nak ni. Siapa tak nak angkat tangan? Semua orang tak? Itu syurga ya. Di neraka mana ada senang, mana ada selesa, mana ada seronok, mana ada tenang jiwa. Asyik buat apa? Orang neraka apa buatnya? Menjerit-jerit aja lah. Aduh. On deck tu on deck. Ini ketolok nanggung kata. Turun neraka ya. Ayah tu orang mana agaknya? Ayo yo orang mana tu? Itu dalam neraka. Tak ada kesenangan, tak ada keselesaan, tak ada keseronokan. Itu dalam neraka. Jadi pilih nak mana? Nak syurga ada jalan, nak neraka pun ada jalan. Pilih mana nak? Sempurna belaka. Kalau di syurga, kegembiraannya sempurna. Kalau di neraka, kesengsaraannya pun sempurna juga. Ya? Adalah kesenangan dan kesengsaraan yang disempurnakan. Sedang kesenangan dan kesengsaraan di dunia ini adalah kesenangan dan kesengsaraan yang tidak sempurna. Ya? Sementara aja. Seronok pun sementara. Kita kaya tu seronok lah. Bila dia jadi miskin tu, udah tak seronok. Ya, ada tak orang dalam dunia ni mula-mula kaya lepas tu jadi miskin adalah seronok kan dah jadi miskin? Mula-mula pangkat besar, lepas tu di penjara kan. Seronok kan masuk dalam penjara? Ada tak dalam dunia ni dia mula-mula pangkat besar, lepas tu di penjara kan. Jadi duduk dalam penjara itu seronok kan? Seronok ke tak? Siapa seronok kata kan? Siapa nak kena penjara kan jangan? Ya. Itu maknanya keseronokan dia dulu masa dia berkuasa tu sementara. Lepas tu dia menderita di dalam penjara. Itu pun sementara juga. Tapi di akhirat besok sempurna penderitaannya, sempurna keseronokannya atau di akhirat. Sempurna ya. Dan kesenangan yang tak sempurna. Yang terbatas. Yang kecil. Yang sedikit, yang tak lama dan tak kekal. Kalau sengsara tak kekal di dunia ni. Ya? Menderita, sakit, lama pengsan, dah tak sakit lagi dah. Ya? Udah pengsan lama-lama mati, dah sampai bila tak sakit dah ya. Terus mati. Apa tu? Pergi akhirat, itu di akhirat akan menderita selama-lamanya. Kalau masuk neraka, tak ada langsung keseronokan, tak ada langsung kesenangan. Kalau masuk syurga, tak ada langsung penderitaan, tak ada langsung kesengsaraan, tak ada langsung azab. Faham ke ni? Itu di akhirat ya. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa perbandingan dunia dan akhirat adalah seumpama seorang, apa bandingannya? Seumpama seorang yang pergi ke pinggir laut. Di akhirat tu macam orang pergi ke pinggir laut. Ada pernah pergi duduk tepi laut? Pergi ke Lumut, pergi ke Pangkor, itu tepi laut. Tak pernah pergi ke mana? Tak pernah pergi Lumut. Tak pernah pergi Pangkor. Tak pernah pergi Teluk Senangin. Tak pernah pergi ke Murid. Yang sebagainya. Tepi laut.
Lalu memasukkan sebuah jari tangannya ke laut. Ambil jari tu, cepur ke laut tu. Ya. Cepur ke laut tu. Tengok macam mana. Lalu mengangkatkan tangan itu. Dah cepur, tarik tangan tu. Ya. Ada dah ayur lekatnya? Ada dah ayur laut dekat di tangan tu? Banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Sikit. Yang tinggal dalam laut tu? Oh, itu banyak ya, banyak menayurnya. Begitulah. Lalu mengangkatkan tangan itu. Air yang melekat pada jarinya yang basah itu adalah ibarat dunia. Itu hidup dalam dunia ni sikit ke banyak? Lama ke sekejap? Dalam dunia ni lama ke sekejap? Lebih bagi akhir zaman ni kata Nabi, umat aku di akhir zaman antara 60 hingga 70 tahun aja. Siapa yang dah 60 tu bersedia lah tu. Ni time dia tu. Ya. Tak ada orang umur 60. Saya seorang saya tahu umurnya 60 dah. Orang saya. Betul tu. Berapa lama lagi? Kalau ikut Nabi berapa? 63. Ya, kalau Nabi 63 tahun. Itu bukannya masih itu hijrah tau. Siapa yang umur 58 tu dah masuk 60 tu ya. Jadi tunggulah. Ini masanya Tuhan nak tarik balik nyawanya. Yang dah 70 bahagialah tu kerana dia 60 hingga 70 tahun. Syukurlah. Yang dah lebih 70 tahun tu, yang dah 80 tahun tu, macam orang cakap ni dah 81 tahun. Itu apa? Apa panggil apa? Dia panggil subsidi. Atau cakap orang putih subsidi tu, cakap Melayu apa? Tambahan. Tambahan tu. Syukurlah kerana Allah tambah umur dia. Udah 70 tak mati lagi. Ada lagi hidup lagi nyawa. Sekitar lah, bukan mesti tepat ya, bukan mesti 70 tahun mati dah. Sekitar itu. Jadi yang cakap ni 81 tahun umurnya. Alhamdulillah, Allah bagi subsidi, Allah bagi tambahan. Patutnya lagi nak bersyukur. Kerana bila-bila masa saja. Kau dah dekat lebih dari 80 tahun, dipanggil apa? Dipanggil masa kecederaan. Dia tak pernah main bola kan? Tu orang tengok orang main bola. Ada tak masa kecederaan? Artinya bila-bila masa dah pengadil tu boleh tiup wisilnya. Boleh tamatkan permainan. Udah 81, 82, 83, 84, 85, 90 dan sebagainya. Itu masa kecederaan itu. Tunggulah saatnya. Itu dalam dunia ni. Bukan kekal. Sihat pun tak kekal. Kaya pun tak kekal. Pandai pun tak kekal. Dan sebagainya. Ingatan pun tak kekal. Itu macam-macam itulah. Ibarat tadi kita mencelup tangan ke dalam laut, ayur yang dekat di jari itu, itulah dia kehidupan dunia. Ya? Sementara aja. Tapi yang tinggal di laut tu, apa? Ayur yang tinggal di laut tu, panggil apa? Itulah di akhirat. Banyak ke sikit? Perempuan yang tinggal di laut tu banyak ke sikit? Banyak. Lama ke sekejap? Lama. Ya? Itu dia. Kau tak faham juga benar-benar lah pun. Air yang melekat pada jarinya yang basah itu adalah ibarat dunia. Sedang air yang masih tinggal di dalam laut adalah ibarat akhirat. Banyak airnya. Lama ada di situ. Kekal di situ. Ya? Begitupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa Allah menciptakan 100 tahun 100 rahmat. Allah menciptakan 100 rahmat. 100 rahmat semuanya. Satu rahmat dibagikan kepada seluruh isi dunia. Isi dunia ini hanya ada satu rahmat saja yang berupakan apa? Yang berupakan manusia dan binatang-binatang. Cuma yang kita seronok benar dalam dunia ni dapat berapa rahmat? Satu je. Nikmat semuanya ada 100%. Tengok lalu. Nikmat semua sekali
dunia akhirat ada 100%. 1% nikmat di dunia. Ini yang kita kebut-kebut tu. Berebut nasi lemak lah, bihun goreng lah. Apa lagi dia? Mi kari lah. Satu rahmat je, satu nikmat aja dalam dunia ni. Yang berebut benar tu, sampai bertumbuk, sampai tarik-tarik rambut, sampai bertampuk-tampuk. Nak berebut hanya satu rahmat aja. Sampai berperang. Macam sekarang ni, perang antara Palestin dan orang Yahudi tu. Nak merebut apa? Nak merebut negara Israel tu. Nak merebut negara apa Palestin tu. Itu satu rahmat aja. Satu nikmat aja. Sedangkan Allah sediakan 99% lagi nikmat di mana? Di syurga. Apa yang tak ada di syurga semua ada. Apa yang ada di dunia ni semua ada di syurga. 99 kali ganda ada di syurga besok. Ndak kata nak. Orang yang cerdik dia hendak 99% ke atau dia hendakkan 1% tu? Dia hendakkan 99% lah. Yang 1% tu apa yang sikit benar. Itu pun puan-puan, yang 1% di dunia ni boleh ke bilang? Boleh bilang ke nikmat Allah di dunia ni? Sekali lagi, boleh ke tak boleh nak bilang? Tak boleh. Mana tahu Allah khabar? Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terkira oleh kamu. Tengok nikmat dalam surau saja. Boleh bilang? Boleh bilang kan nikmat dalam surau ni? Ya Allah, tak nampak nikmat dalam surau ni? Apa? Lampu. Dah satu lagi apa? Kipas lagi? Aircon. Ada aircon tak? Lagi? Baru 3. Lagi apa? Duduk atas apa tu? Duduk atas kapet. 4 lagi? Yang tadi duduk bawah ni duduk apa? Atas kursi. Kursi tu nikmat juga. Lagi apa? Lagi apa? Udara. Boleh bernafas tak? Nikmat lah tu. Mata boleh tengok tak? Boleh tengok. Telinga boleh dengar tak? Boleh dengar. Tu semua nikmat lah tu. Air boleh minum tak? Boleh. Semua nikmat belaka tu. Yang tak terbilang di kita. Itu baru dalam surau ni. Di luar tu lagi banyak. Di pekan lagi banyak. Di negara lagi banyak. Itu pun tak terbilang oleh kita. Itu baru 1% tu. Pun tak terbilang oleh kita. Betapa di syurga besok ada lagi berapa peratus? Berapa peratus lagi? 99%. Lagi tak kira kita nikmat ya. Kalau tak faham aja benar-benar lah punya. Begitu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa Allah menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat dibagikan kepada seluruh isi dunia. Seluruh isi dunia dia dapat satu rahmat. Yang merupakan manusia dan juga binatang-binatang. Yang satu rahmat pun dikongsi bukan manusia dapat. Udara, binatang dapat tak? Malaikat dapat tak? Dapat. Cahaya, binatang dapat tak? Pokok dapat tak? Semua dikongsi oleh semua makhluk-makhluk yang Allah jadikan tu. Itu baru satu rahmat tu. Ya. Untuk binatang-binatang. Sedangkan 99 bahagian yang lain akan dibahagikan di akhirat. Iaitu di dalam syurga. Tapi syurga lah. Kalau neraka dapat apa? Bukan dapat nikmat, dapat apa? Dapat azab, dapat sengsara, dapat penderitaan. Tapi 99 juga. Penderitaan dalam dunia ni satu aja. Sakit perut satu aja. Sakit kepala satu aja. Tapi yang menunggu di akhirat besok 99% lagi menunggu. Itu sengsara. Jadi secara kasarnya kesenangan di syurga itu adalah 99 kali kesenangan dunia sekarang ini. Banding dengan dunia ni, di syurga ada 99% lagi. Apa yang tak ada? Ada kursi tak dalam syurga esok? Kopi ni kursinya? Tak tahu ngabarnya. Kursinya macam pelamin tau. Duduk atas kursi-kursi yang macam pelamin tu. Bersandar aja di atas kursi tu. Makan ada tak di syurga?
Ada nak makan di syurga? Ha. Ada. Nak makan apa? Semua ada. Ada tak sate di syurga? Ada tak bihun sup di syurga? Ada tak mi kari di syurga? Ada tak mi rebus di syurga? Apa yang tak ada? Semua ada. 99%. Di neraka ada makan. One more time. Di neraka ada makan ke tak? Ada. Siapa tak makanan neraka? Angkat tangan. Apa makannya? Buah dari pokok zakum. Ya, buah dari pokok zakum. La'akiluna min syajarin min zakum. Makanan mereka ialah buah-buahan dari pokok zakum. Buahnya nama apa? Zakum lah. Pokok zakum, buah zakum lah. Mana ada pokok durian, buah jerin? Pokok zakum, buah zakum lah. Ada tak pokok lain, buah lain? Ada tak pokok lain, buah lain? Ada. Pokoknya kabung, buahnya kantor. Itu. Siapa nak buah zakum? Buah zakum tu dari pokok zakum. Buahnya berduri. Udahlah berduri, panas. Udahlah panas, pahit. Siapa nak makannya? La'akiduna min syajarin min zakum famali'una min hal butun. Ya. Makanan mereka ialah buah-buahan dari pokok zakum. Makanlah mereka sehingga memenuhi perut-perut mereka. Perutnya penuh makan buah zakum tu. Ya? Itu dia ya. Minuman? Orang neraka ada minum dah. Apa minumnya? Ais bandung. Air limau. Apa? Air sasi. Air apa? Air timah. Bukan timah nama orang. Timah tu dibakar sampai cair, menggelegak, minum ayun. Siapa minum yang katakan? Ya. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Fasyaribuna syurbal him. Minuman mereka ialah air timah yang mendidih. Dan minumlah mereka laksana seekor kaldai. Macam kaldai minum. Macam mana kaldai minum? Ada pernah tengok kaldai minum? Macam kuda minum lah. Gong. Macam tu lah kaldai. Ya? Panas-panas tu minum. Siapa lalu minum angkat tangan? Itu di neraka. Ada makan, ada minum juga. Di syurga lagi banyak. Di syurga ada dah ais bandung. Puan-puan, ada dah ais carrot juice. Apa yang tak ada? 99%. Ada tak lima bali ada tak? Ada. Buah durian ada tak syurga? Puan-puan, ada tak durian di syurga? Ada beza tak dengan durian di dunia ni? Di dunia ni ada yang mangkok. Ya ke tak? Ada yang busuk. Ya ke tak? Ada yang berulat. Ya ke tak? Itu durian dunia ni. Walaupun ada yang sedap, tapi ada yang tak sedap. Ada yang bonyok. Tapi di syurga tu tekan isinya. Bijinya pun boleh makan. Biji durian tu boleh makan. Sedap lah tu. Tak ada yang tak sedap di syurga tu. Ya. Selera orang dalam syurga ni pun dengar lalu. Selera orang dalam syurga ni besok 70 kali ganda berbanding dengan selera di dunia ni. Selera di dunia ni hanya sekali aja. 70 kali ganda selera hanya di syurga tau. Kalau dalam dunia ni dia boleh makan 3 pinggan, Tina boleh makan 3 pinggan, tu banyak tu. Boleh makan 3 pinggan tak? Kata kalau boleh. Ya? Besok di syurga berapa pinggan? 3 kali 70 berapa? Ya Allah, tak tahu mengira ke mana? Tak ada mengaji matematik ke? 3 kali 70 berapa? 210 pinggan. Itu selera ni tau. 210 pinggan. Ya? Maknanya lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Mula-mula sepinggan, betul 2 pinggan, betul 3 pinggan, betul 4 pinggan, 5 pinggan sampai 210. Sedap je ya. Sudah cukup 210 kan macam mana? Puan-puan, kalau makan 3 pinggan macam mana? Mengah. Kenapa tak boleh? Ya ke tak? Tak jaya terat. Esok tak ada mengah-mengah. Selesa aja perut tu.
Nak kita nak ni. Selesa je, tak ada mengah-mengah tau. Lepas tu, apa? Tak ada mengah-mengah apa? Tak ada pula sampai tak bernafas. Elok aja, seronok aja dia. Lepas tu, tak ada pula pergi buang air besar, air kecil. Tak ada pergi ke tandas. Makan. Jadi apa? Jadi peluh. Peluh tu pula punya wangi. Saya baru lepas jogging. Siapa nak peluh saya? Angkat tangan. Baru lepas jogging. Saya jogging dari kampung kemarin. 20 peluh. Siapa nak peluh saya? Angkat tangan. Tak sampai siok. Kenapa? Bangor baunya. Pengit baunya. Hangit. Ya? Itu peluh dunia. Tapi esok kalau di syurga, saya berpeluh, semua orang berebut nak ambil peluh. Tu kenapa? Lebih wangi daripada bau kasuri. Kasuri tahu? Perempuan tahu kasuri. Air wangi yang paling wangi. Bukannya tepung apa kacang hijau tu dikebui campur dengan tepung-tepung di balik-balik tu goreng. Itu kuih kasuri. Ini kasuri. Air wangi yang paling wangi di syurga. Dipanggil kasuri, cakap Melayu je kasuri. Cakap Arabnya misk, min sin kap, miskun ya. Itu dah. Peluhnya tu lebih wangi daripada bau kasuri. Lepas tu makan 210 pinggan. Dari Cina makan 210 pinggan. Lepas tu jadi apa? Jadi angin. Bila keluar angin, berebut orang mencium angin tu. Kenapa? Wangi benar. Sekarang ceterai keluarkan angin kejap ni. Macam mana orang keliling? Muntah dia. Ini lebih wangi daripada kasuri. Tahu angin tu? Bila dengar dia, semua orang pergi berebut menciumnya. Semua. Nak kata nak syurga ni. Itu sebab disediakan di syurga tu 99%. Tak ada yang tak sedap. Tak ada yang tak seronok. Tak ada yang meluat. Tak ada yang ketik. Semua yang elok belaka. Itu syurga. Itu kesenangan di syurga ya. Mana kata tadi? Yang pergi ke negeri tangan-tangan tadi dibandingkan tu. Lagi apa? Binatang-binatang itu yang di share ataupun dikongsikan oleh binatang-binatang. Itu nikmat dunia ni. Binatang pun nikmat itu juga. Sedangkan 99 bahagian yang lain akan dibagikan di akhirat. Di akhirat itu ada 99 lagi bahagiannya ya. Yaitu dalam syurga. Jadi secara kesannya kesenangan di syurga itu adalah 99 kali kesenangan di dunia sekarang ini. Itu sebab kata Nabi di syurga itu sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dibayangkan dalam hati pun tak boleh. Mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya, lawanya, menawannya, egeknya. Tahu egek? Itu di syurga. Dalam dunia ni cantik juga kan marah pula. Dan mana depan saya ni, saya seorang je lelakinya. Marah ni urusan dengan hati kemer ni. Cantik. Ya ke tak? Perempuan-perempuan yang ada dari dunia ni cantik ke tak? Cantik. Mis Sungai Keruh lelaki ni. Campur dengan Miss Bani. Cantik belaka. Tapi cantik macam mana pun, korek hidung ada apa? Ada tak hidung. Korek telinga ada apa? Ada tak telinga? Ya ke tak cakap saya ni? Bangkit dari tidur kisah mata ada apa? Tak mata. Cantik benar ke tak mata tu? Lepas tu? Nyorongin nampak apa? Tak gigi kuning je macam mana je. Cantik benar je. Kemudian dalam perut ada apa? Ada tongnya. Tong apa? Tong tai. Bawa ke surau, bawa ke masjid, bawa ke pasar malam, bawa ke Tesco. Sebenarnya tadi Tesco dah, Lotus, bawa ke Lotus, bawa ke TS di Tapah tu. Tong tai kita bawa ke sana kemari. Cantik benar kan? Itu bidadari dunia. Ya, itu kecantikan dalam dunia. Tapi di akhirat esok, bidadari di akhirat esok macam mana? Sentiasa suci, tak pernah ada kekotoran.
Itu dalam syurga tu apa? Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, kata Allah. Dan bagi mereka itu pasangan-pasangan yang suci. Sama ada lelaki atau perempuan suci belaka. Tak pernah datang kotor. Lelaki pun suci juga. Tak ada tai. Tak ada kencing. Suci je. Apa-apa yang suci belaka ya. Tak ada tai gigi, tak ada tai telinga, tak ada tai hidung, apa tak ada. Dan kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Tak ke tak nak syurga ni tuan-tuan dan perempuan. Tak nak syurga ni. Tak ya. Itu dia. Jadi suci belaka tu. Kemudian di antara kesenangan-kesenangan di syurga yang diterangkan dalam berbagai-bagai ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai berikut. Ni macam-macam panjang cerita ni ya tentang syurga, tentang kesenangan-kesenangan syurga tu. Itu akan datanglah. Dah pukul 10 dah. Cukup sekadar itu. Kerana dia 1, 2, 3, 4 panjang macam cerita. Siapa nak sampai habis pukul 1 boleh lah. Untuk pagi ni cukup sekadar itu. Ya, nanti kita akan baca apa? Sambungan lagi. Iaitu makanan dan minuman. Itu kesenangan di syurga ya. Makanan dan minuman. Lagi apa? Lagi apa? Banyak-banyak ayat tentang makanan dan minuman. Lepas itu apa lagi? Bilik-biliknya dan sebagainya ya. Panjang cerita makanan dan minuman pun banyak lagi ya. Lepas itu apa? Sungai-sungai di syurga. Ada syurga ada sungai-sungai. Sungai-sungai pun ada. Lepas itu tanam-tanaman di syurga ada. Lepas itu pakaian, perhiasan. Lagi apa? Sapu tangan, kasur, tikar, bantal. Lagi apa? Hamparan. Itu kesenangan di syurga. Banyak cerita syurga ni. Kemudian khadam. Khadam, pelayan-pelayan syurga. Ada khadam tau. Lelaki ada khadam, lelaki perempuan ada khadam. Itu lagu dan muzik. Dan syurga ada muzik tak? Ada. Lagi apa? Lagi desiran daun dan ranting pohon. Ada desiran-desiran mengeluarkan bunyi yang amat merdu. Itu nyanyi malaikat menyanyi. Kemudian Nabi Daud dan sebagainya. Itu akan kita baca ya. Kita syurga. Panjang kita syurga ni. Akan datang ya. Minggu depan kita akan baca apa? Makanan di syurga. Ya, makanan dan minuman di syurga. Itu minggu depan kita baca ya. Kalau tak padam lah. Kalau padam carilah ustaz lain ada. Ustaz Razali ada. Ustazah pun boleh. Sekian dulu untuk kali ni. Cukup dah? Cukup ke dah? Usah buat lah. Dah lengur tu cukup dah tu ya. Mula bersilai, betul selemput, betul silai balik, betul selemput balik. Rasa-rasa nak baring sekian lah. Alright, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang? Setuju belakang lah? Okey, tak ada bangkang ya? Yang udah balik bawa kejap ni, kena bangkang kejap ni. Kalau betul bangkangan tu saya terima. Tak ada bangkang. Yang kedua, ada siapa-siapa nak tanya? Sama ada kita pelajaran pagi ni ataupun lain-lain hal. Tak ada nak tanya? Diam belakang tu tak ada nak tanya? Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belakang. Mana nak cari? Hanya ada di surau Ijtimaiyah Sungai Keruh. Ya. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi